Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Hayati binti Ibrahim bersama rakan seperjuangan saya Nur Azila binti Muhammad Nasri akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu pengaruh orang Belanda terhadap pelancong di Taman Negara Bako. Sebagai pengenalannya, pelancongan eco merupakan kegiatan ekonomi yang penting terutamanya terhadap negara-negara sedang membangun yang menjadikan hidupan dia di taman negara sebagai tarikan terhadap pelancong eco. Selain negara-negara sedang membangun seperti Afrika, Malaysia juga banyak memberi tumpuan terhadap pembangunan pelancongan eco. Salah sebuah kawasan yang kaya dengan sumber alam semula jadi dan telah digazetkan sebagai taman negara adalah Taman Negara Bako yang terletak di Sarawak. Rekod kedatangan pelancong ke Sarawak menunjukkan berlakunya peningkatan dari tahun ke tahun. Sumber diperolehi daripada Kementerian Pelancongan Sarawak 2018. Taman Negara Bako telah mencatatkan bilangan pengunjung tertinggi dari tahun 2007 hingga 2009 dengan jumlah pengunjung antara 110,192 hingga 127,497 orang, sumber daripada Perbadanan Perhutanan Sarawak 2009. Taman Negara Bako memiliki haiwan liar sejenis monyet yang berhidung besar, pesek dan mempunyai badan berwarna merah yang menyerupai orang Belanda. Monyet proboscis atau Nasalis lavatus adalah sejenis haiwan yang unik yang hanya boleh didapati di Kepulauan Borneo sahaja, dan keunikan ini menyebabkan ianya dikenali sebagai orang Belanda oleh masyarakat tempatan. Keunikan orang Belanda. Orang Belanda merupakan sejenis haiwan yang sangat unik. Ianya hanya dapat dijumpai di kawasan pesisiran Borneo, di kawasan hutan paya bakau dan pinggir sungai. Apa yang menariknya mengenai haiwan berperut gendut ini adalah ianya adalah satu-satunya haiwan yang boleh memakan tumbuh-tumbuhan beracun kerana perutnya mempunyai dua fungsi berbeza. Satu bahagian perutnya berfungsi untuk membuang racun daripada sebarang makanan dan sebahagian perutnya lagi berfungsi sama seperti binatang lain iaitu berfungsi menghadam dan memproses makanan yang dimakan. Orang Belanda gemar memakan buah-buahan yang tidak terlalu ranum kerana gula dalam buah yang ranum boleh menyebabkan kembung perut yang kronik yang boleh membawa maut. Orang Belanda jantan menggunakan hidungnya yang untuk menarik perhatian orang Belanda betina. Orang Belanda betina akan melahirkan anak pada waktu malam dan akan memakan urinnya sendiri. Anak yang lahir akan tinggal bersama ibunya selama setahun dan kebiasaannya tinggal dalam kumpulan antara 10 hingga 30 ekor. Orang Belanda tidak menyeberang dengan menggunakan pokok-pokok, tetapi mereka melompat ke dalam air untuk menyeberang. Orang Belanda ini amat mahir berenang kerana mempunyai jari kaki yang kuat dan lemak badan yang mencukupi untuk menahannya dari kesejukan. Orang Belanda merupakan hidupan liar yang semakin terancam. Sumber daripada IUCN 2008. Kesan daripada aktiviti penerbangan dan pembakaran hutan, pertanian dan perburuan. Di Sarawak, terdapat kurang daripada 1,000 haiwan ini yang dianggap kekal dalam populasi di Malaysia. Orang Belanda adalah haiwan yang dilindungi sepenuhnya di bawah Perlindungan Hidupan Liar Sarawak, Ordinans 1998 dan Enakmen Pemulihan Hidupan Liar Sabah. Mulder 2012 mengatakan untuk melindungi haiwan-haiwan ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka pada masa akan datang, habitat semula jadi haiwan ini hendaklah dilindungi. Justru Lembaga Pelancongan Sarawak telah melancarkan pelan untuk transformasi industri pelancongan untuk menambah baik produk pelancongan yang ada. Bagi memastikan pendekatan berkenaan berjaya dilaksanakan, pihak lembaga telah membuat transformasi terhadap industri pelancongan. Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan Dewan Bandaraya Kuching Utara telah ditugaskan untuk memelihara hidupan liar di Sarawak bagi membantu penguatkuasaan ke atas penjualan haram daging hidupan liar. Kini, hanya hampir 275 ekor sahaja spesies orang Belanda yang masih mendiami Taman Negara Bako. Pernyataan masalah.
Penurunan populasi hidupan liar akibat ancaman daripada manusia terhadap habitat dan juga perburuan secara berluasa banyak memberikan kesan negatif terhadap pelancongan eko terutamanya di kawasan taman negara. Penurunan populasi haiwan liar di suatu kawasan pelancongan menyukarkan pelancongan melihat atau menikmati pelancongan haiwan liar di kawasan pelancongan eko justru mempengaruhi kepuasan pelancong. Maka perkembangan dan kepentingan kawasan pelancongan eko akan terjejas sekiranya hidupan yang terancam tidak dipelihara sebaiknya. Justru adalah penting langkah memelihara dan memulihara dilakukan terhadap hidupan liar, terutamanya haiwan berkarisma seperti orang Belanda. Di negara-negara sedang membangun, pemeliharaan haiwan berkarisma seperti panda, pangolin, dolfin dan lain-lain adalah giat dijalankan. Walau bagaimanapun, kajian terhadap pemeliharaan orang Belanda masih kurang dijalankan. Walaupun konflik antara hidupan liar dan manusia masih berpanjangan sehingga kini, namun kepentingan hidupan liar dari segi ekonomi, sosial dan politik banyak memberikan kesan positif terhadap satu kawasan ekopelancongan. Bagi mengekalkan perkembangan positif ini, kajian persepsi pelancong terhadap ciri tarikan hidupan liar di kawasan pelancongan eko adalah penting. Justru kajian ini ingin meninjau persepsi pelancong eko terhadap tarikan orang Belanda di Taman Negara Bako, Sarawak. Persoalan kajian. Adakah tujuan utama kedatangan pelancong ke Taman Negara Bako adalah untuk melihat keunikan orang Belanda? Yang kedua, persoalan kajian yang kedua, sejauh manakah tahap kepuasan pelancong selepas melihat keunikan orang Belanda? Persoalan yang ketiga, apakah ciri yang paling unik pada orang Belanda yang telah menjadi tarikan kepada pelancong? Maka objektif kajian ini adalah yang pertama, menentukan sama ada tujuan utama kedatangan pelancong ke Taman Negara Bako adalah untuk melihat keunikan orang Belanda. Yang kedua, menentukan tahap kepuasan pelancong selepas melihat keunikan orang Belanda. Dan ketiga, menentukan ciri yang paling unik pada orang Belanda yang menjadi tarikan kepada para pelancong. Metodologi kajian. Kajian ini dijalankan di Taman Negara Bako, Kuching, Sarawak. Sampel kajian terdiri daripada pelancong dalam dan luar negara yang baru saja balik daripada mengunjungi Taman Negara Bako. Kajian ini menggunakan teknik pesampaian mudah dan sampel kajian yang diambil adalah sebanyak 67 orang. Kajian ini menggunakan borang soal selidik yang dibina untuk meninjau tujuan kedatangan pelancong ke Taman Negara Bako untuk melihat kepuasan pelancong dan ciri tarikan orang Belanda. Analisis dan dapatan kajian. Data telah dianalisa secara kaedah kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan program peristian Statistical Package for Social Science version 17. Dapatan kajian iaitu latar belakang responden. Untuk kategori pelancong, pelancong yang paling ramai adalah pelancong luar negara iaitu sebanyak 74.6%, manakala pelancong dalam negara adalah sebanyak 25.4%. Untuk umur responden, paling tinggi adalah responden dalam kalangan umur 20 hingga 29 tahun iaitu sebanyak 44.8%. Manakala dari segi jantina, perempuan lebih ramai berbanding lelaki dengan perempuan sebanyak 56.7%. Untuk dapatan berkenaan dengan tujuan lawatan, untuk kekerapan melawat Taman Negara Bako, pelancong yang melawat kali pertama adalah paling tinggi iaitu sebanyak 83.6%. Manakala untuk jenis lawatan, lawatan bersama rakan adalah paling tinggi sekali iaitu sebanyak 49.3%. Untuk tujuan lawatan,
Tujuan lawatan yang paling tinggi sekali iaitu sebanyak 59.7% adalah untuk melihat keunikan orang Belanda. Manakala semua responden telah memberi maklum balas bahawa mereka seronok mengadakan lawatan ke Taman Negara Bako. Untuk soalan berkenaan dengan dapat menyaksikan keunikan orang Belanda, sebanyak 95.5% responden mengatakan mereka dapat menyaksikan keunikan orang Belanda, manakala 4.5% sahaja mengatakan mereka tidak dapat menyaksikan keunikan orang Belanda. Dapatan mengenai kepuasan pelancong. Perasaan apabila dapat melihat keunikan orang Belanda, sebanyak 58.2% pelancong sangat berpuas hati. Manakala untuk kepuasan, kemudahan untuk melihat orang Belanda, yang paling tinggi adalah puas hati, setakat puas hati, iaitu sebanyak 47.8% responden memberi maklum balas terhadapnya. Untuk maklum balas mengenai kemudahan mendapatkan maklumat mengenai orang Belanda, seramai 47.8% pelancong berpuas hati sahaja. Manakala kepuasan mengenai persediaan ranger dalam menyaksikan keselamatan pelancong semasa menyaksikan orang Belanda, sebanyak 35.8% responden hanya berpuas hati. Untuk dapatan persepsi pelancong terhadap keunikan orang Belanda, untuk soalan berkenaan orang Belanda merupakan haiwan yang unik, sebanyak 47.8% yang paling tinggi responden mengatakan bahawa orang Belanda merupakan haiwan yang paling unik yang mereka pernah lihat. Mengenai keunikan fizikal orang Belanda ni, sebanyak 61.2% responden mengatakan bahawa hidungnya yang panjang adalah yang paling unik. Manakala perutnya yang buncit, sebanyak 56.7% pelancong mengatakan ianya hanya adalah unik saja. Manakala dari segi badannya yang berwarna perang dan kelabu, sebanyak 67.2% pelancong mengatakan bahawa ciri fizikal ini unik. Mengenai kemahiran kebolehannya berenang di dalam air yang dalam, sebanyak 46.3% pelancong mengatakan bahawa kemahiran ini adalah unik. Manakala kebolehannya memakan buahan beracun, sebanyak 50.7% pelancong mengatakan bahawa kemahiran ini adalah unik. Tabiat memakan uri sendiri selepas melahirkan anak, seramai 41.8% pelancong mengatakan tabiat ini adalah unik. Perbincangan kajian. Hasil daripada kajian yang dijalankan, penyelidik telah dapat menjawab ketiga-tiga persoalan kajian dan dapat menyimpulkan bahawa tujuan utama kedatangan pelancong ke Taman Negara Bako sememangnya adalah untuk melihat keunikan orang Belanda. Yang kedua, pelancong berasa sangat berpuas hati apabila dapat melihat keunikan orang Belanda di Taman Negara Bako. Dan yang ketiga, orang Belanda sememangnya merupakan haiwan yang paling unik di Taman Negara Bako dan tidak hairanlah sekiranya ianya telah menjadi ikon di Taman Negara Bako. Kesimpulannya,
Kajian yang dijalankan ini banyak memberi kepentingan kepada beberapa pihak seperti Kementerian Pelancongan Sarawak, Lembaga Pelancongan Malaysia, Jabatan Perhutanan Sarawak dan juga universiti tempatan. Dan ini adalah senarai rujukan dan oleh itu maka tamatlah persembahan slide daripada saya. Sekian, terima kasih.